Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Tuan Imam, yang dikasihi tuan-tuan guru, para asatizah, para pencinta ilmu, ibu-ibu, ayah-ayah, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tamanya kita merapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita berada dalam majlis ilmu, majlis yang digemari oleh para anbiya, para solehin, para malaikat. Dan para malaikat dan Allah berasa bangga pada hamba-hambanya yang berhimpun dalam majlis ilmu membicarakan perihal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diceritakan dalam hadis sahih ketika mana Nabi berjalan ke kemah-kemah sahabat, yang mana Nabi tanya, kamu buat apa duduk-duduk tu? Kan? Kami bicarakan kisah silam kami ya Rasulullah. Terdahulu kami ni jahil, baca Quran tak erti, sembayang tinggal-tinggal, minum arak, berjudi, tinggal nombor ekor. Dulu tak ada nombor ekor saja masuk ni, kan? Maka dalam ni juga kami cerita pasal kamu, cerita perihal keturunan kamu, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib dan seterusnya. Maka kata Nabi, sesungguhnya malaikat Jibril ni bisik pada aku, sesungguhnya malaikat di atas tu gembira, dan Allah ni gembira pada orang-orang yang duduk dalam majlis tu cerita perihal kisah Nabi-Nabi kita. Kisah apa yang Nabi bawa. Nabi bawa apa dia? Syariat Islam. Kita cerita perihal agama. Sebab apa? Kita sembang pasal agama, tak ada orang suka. Tak ada orang suka. Kalau cerita dekat kedai kopi kisah agama, orang tak dekat. Nak cerita dia. Kalau cerita pasal bersikap baru, orang dekat. Kisah pasal motor, orang dekat. Orang seronok. Beli kereta baru, seronok. Cerita pasal pangkat pun seronok. Cerita bak kereta lagi seronok. Kahwin dua lagi seronok. Gitu. Maka kata Imam Mujahid ni kata apa? Daripada hadis yang diriwayatkan daripada Imam Mujahid, dia kata apa? La yata'allamu ilma mustahyi wastakbirun. Orang yang sombong, orang yang malu ni tidak akan dapat belajar ilmu. Kena tahu tu. Orang yang sombong ni rupa-rupanya dan malu ni, dia tak akan dapat belajar ilmu. Maka dia kekal dengan sifat malu tu sampai dia nak mati, tak dapat belajar ilmu. Di samping malu tu dia ada sombong. Pasti ada sombong. Kan? Sombong di atas malu tu, kita tak sedar. Rupa-rupanya orang malu ni ada sombong. Sombong tak nak belajar. Kan? Dia cerita pasal ilmu, kalau kedai kopi ni, dia ni macam warak sikit lah. Dia ni kemah. Tapi dia ilmu tak pernah belajar, tak pernah cari guru, tak pernah bertelaki. Bertelaki ni berjalan, jalan cari guru. Betul, musafah dengan guru. Kita sekarang ni guru pun datang. Guru datang kita tunggu, ra'i pun tak nak. Kan? Kita buruk lagi guru tu. Kan? Kan jahat dia tu kalau orang macam tu. Kan? Dia belajar ilmu tak mau. Sebab orang belajar ilmu ni bukan senang. Kan? Bukan senang belajar ilmu. Bukan habis pada kolej je, pada U je, sentiasa belajar ilmu, bukan senang. Sampai guru kita kata, entah belajar ilmu ni bagus sebab dia datang cerdas. Dia kata cerdas. Cerdas tu banyak cerdas. Cerdas nak menipu ada, nak otak ada. Cerdas ni maksud dia, kita pegang agama tu, kita yakin dengan agama tu. Orang nak duduk dalam keyakinan bukan senang, kan? Sebab orang yang yakin dengan agama ni, apa saja kisah pasal agama dia raih. Dia rasa terhibur dengan agama tu. Maka tambah-tambah lagi ketika mana kita menyambut bulan Maulid. Maulid ni siapa yang asal dia? Maulid ni, sejarah Maulid ni, ada sahabat kita tanya dulu kan. Ingat tu kan? Diasaskan oleh Salahuddin Al-Ayyubi, seorang panglima perang, kan? Ketika mana Jerusalem telah ditawan oleh tentera salib, maka
semangat juang orang Islam dah turun. Maka panglima perang ni dia dekat dengan Allah hati dia. Maka Allah gerakkan hati dia untuk jadikan Maulid Nabi ni supaya mereka mengenangkan sejarah ketika mana Nabi ada tu, perjuangan Islam tu tak pernah turun. Kan. Ketika mana umat dalam keadaan sedih pun naik lagi semangat untuk mempertahankan agama ni. Cinta pada Nabi tu bukan menjadikan ketika mana Nabi wafat tu putusnya agama tu. Maka Nabi nak tanam betul-betul kita cinta pada agama. Dia tu. Bukan semata-mata cinta Nabi, tapi Salahuddin Ayyubi dia nak jadikan Maulid ni sebagai nak menaikkan semangat, kan, semangat orang Islam yang mana menjadi benteng kekuatan untuk memarakkan lagi semangat juang untuk mempertahankan agama Islam ni. Jangan sebab orang Kristian tu dah tawan dan mereka ni tak tahu mengadakan orang Nasrani ni dia buat hari Natal, kan. Maka Salahuddin ni tengok depa pun boleh buat, kan, maka Islam pun boleh buat juga untuk mengingati sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai setakat ni maka perjuangan nak jadikan Maulid tu adalah ditentang, banyak tentangan ketika tu, kan. Maka sahabat kita juga tanya mengenai selawat Jibril. Selawat Jibril. Selawat Jibril ni ketika mana Nabi Adam duduk seorang-seorang, maka Allah jadikan Siti Hawa. Ketika mana Adam nak mendekati Siti Hawa, maka Allah perintahkan kepada Jibril, nanti dulu halang Adam tu daripada mendekati Hawa. Dia kena bayar mahar. Mahar dia, maka Allah bagi tahu kat Jibril, bisikkan ke telinga Adam. Maka Jibril bisikkan dengan selawat Jibril. Sebab makhluk pertama yang berselawat dengan selawat Nabi ni Jibril lah. Dibisikkan di telinga Nabi sebagai mahar, iaitu sallallahu ala habibu Muhammad. Besar lah. Pendek je, sallallahu ala habibu Muhammad. Kan, ke atasmu lah selawat, ke atas Nabi ni selawat kekasihku, ke atasmu kita berselawat ke atas kekasihku ni, sallallahu ala habibu Muhammad. Di zaman Nabi Adam dah ada dah. Jibril membisikkan ke telinga Nabi Adam sebagai mahar kepada Siti Hawa. Begitulah sedikit dah suntingan dia. Qala al-muallifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa maddana bi'aqrarihi fid darin amin. Terdahulu kita membaca mukadimah mengenai kitab Rahiqul Maktum, kitab yang dikarang oleh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, yang mana kitab ni dia tidak ada campur mana-mana bahan-bahan yang bersubahat ataupun bahan-bahan yang tak jelas. Kerana itulah dinamakan Rahiqul Maktum, bekas arak yang tidak memabukkan dan bekas yang suci daripada perak. Tak cerita sebagai pengetahuan kita, agar kitab ni kita menjadikan rujukan, sentiasa menjadi rujukan pada diri kita dan ahli keluarga kita, untuk menyemarakkan lagi cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntunglah kita pada malam ini berada dalam situasi orang yang menuntut ilmu. Tidak rasa takbur, tidak ada malu. Malu untuk ilmu ni tuan-tuan. Nak cerita dia. Sebab kita merendahkan diri kita. Merendahkan diri kita. Tambah-tambah kita tahu kita ni seorang yang ada pangkat, lagi malu, kan? Kita pangkat, contoh kata doktor, kan, profesor, nak belajar ilmu ni apa sajalah, kan? Orang yang belajar ilmu ni dia tak kenal erti pangkat. Macam Nabi tak kenal kedudukan dia. Dia tak ada maqam darjat dia, rasa mulia tak ada. Kan? Tak ada rasa mulia dia. Tu sebablah satu ketika sahabat ni dia puji Nabi, kan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Nabi kata, jangan
jangan kata Sadina kat aku. Kan, yang mulia, yang Sadina. Itu darjat Nabi. Itu dia katakan tabiat Nabi itu nak menunjukkan kewarakan dia tu, kedudukan dia. Tapi kalau nak kata Sadina tak apa, kan. Selawat asal dia Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang mana ketika mana Nabi duduk di Hadratul Qudus sana, bertemu dengan Allah, Allah bagi, kan. Bagaimana dia bertemu dengan Allah tu. Maka Sadina ni kita, macam kita lah. Dulu sahabat kita tu ngaji sama-sama je, satu kampung. Jahat teruk dia lagi kan. Tiba-tiba dia jadi ustaz. Jadi ustaz, takkan kita nak panggil abang kat dia? Nak? Tapi kalau dengan kita tu, kita jangan panggil aku ustaz, panggil mandah lah. Tapi kita ni, dia tengok dia ustaz tu, panggil ustaz, kita raikan dia, tak salah. Itu cerita gitu, kan. Nabi tak ada makam gitu. Itu sebablah Nabi ni ketika mana di baling batu, ketika mana di pergi Taif tu, Nabi tak mohon Allah terus musnahkan penduduk Taif, kan. Sama juga ketika mana Nabi itu bertemu dengan Allah, kan. Labaika Muhammad, selamat datang wahai Muhammad, doalah kepada kami malam ni di Hadratul Qudus tu. Nabi diminta, Allah minta Nabi ni bagi tahu kepada apa yang kamu nak malam ni, kata Allah. Kami akan perkenankan, kata Allah. Maka Nabi tak cerita aku nak ni Allah ni tak ada. Sebagai seorang yang telah cedera parah hati dia, mana tak cedera dia? Berlaku Harbun Basus, Harbun Mu'az 3 tahun. Nabi di pulau di Mekah, kan. Tak makan, tak minum, gering, sakit, sampai isteri dia Khadijah mati dan 4 saudara dia mati. Nabi makan daun kering daripada air kurma, air Zam-Zam, daun kurma kering tu, sehingga gigi gusi Nabi itu berdarah, kan. Disaksikan oleh Syaib Khushwan, sahabat Nabi ni. Teruknya Nabi jalan ke Taif, baling batu pula. Cerita dia sakit hati Nabi ni, sedih Nabi tu. Ketika mana Allah tanya dia, apa yang kamu nak malam ni, kami akan perkenankan. Nabi tak cerita masalah dia, cuma Nabi cerita, kamu telah berikan kerajaan besar pada Sulaiman. Dia cerita gitu. Kamu berikan kerajaan besar pada Musa, pada Isa, pada Daud. Kan. Dia cerita gitu je. Dia tak cerita masalah dia. Akhirnya Allah beritahu kepada, ya Muhammad, aku jadikan kamu kekasih aku. Dia cerita dia tu, kan. Dia tak ada rasa besar diri. Maka begitulah juga orang menuntut ilmu. Kata Nabi, kuna aliman, jadilah kamu orang yang mengajar. Mengajar tak boleh, jadi muta'aliman, jadi orang yang menuntut ilmu. Menuntut ilmu tak boleh juga pen tak bawa, buku tak bawa. Nak cerita kan. Kitab tak ada, nak cerita kan. Bukan senang nak belajar ilmu ni, kan. Nak cerita tu syarat-syarat dia. Sebab kita berada dalam orang jalan menuntut ilmu sampai sekarang ni. Nuntut lagi kita, kan. Sampai orang kata khadam, saya nak khadam betul-betul ilmu ni. Tak salah banyak sikit pun, kan. Tak banyak, sikit je cukup. Jadi khadam kat ilmu tu supaya jadi manis. Sama juga Quran. Kita hafal banyak-banyak pun tak khadam, tak guna. Itu guru saya cakap lah, kan. Murid dia tu ada 40 orang tu, semua khatam tapi tak khadam. Khatam ni anak saya khatam 3 juzuk. Tapi saya tebuk tak lagi dia. Dia tak khadam. Biar dia khadam betul-betul. Kan. Khadam ni susah. Saya jumpa dah orang tu khadam 3 kali syahadah dia. Dia Pakistan, orang Pakistan. Anak ustaz 3 kali khadam. Penang sekali, Pakistan sekali, dengan ustaz Taib sekali dia tu. 3 syahadah dia. 3 tu khadam. Kalau orang nak test dia kata kena tunggu. Nak sehari ke 2 hari dia tu. Dia kalau test tebuk-tebuk tak mau, dia baca daripada mula sampai habis. Dia gitu. Dia tak mau tebuk-tebuk. Kalau orang nak test dia lah, dia kata. Kalau test tebuk-tebuk dia tak mau, dia tak suka. Dia sebab orang yang menjaga Quran. Ni orang Pakistan. Begitu jugalah orang yang kalau nak belajar ilmu tak boleh juga belajar. Jadi mustami'an, orang yang mendengar. Mendengar tak boleh. Dia suka sembang, kan. Suka sembang, kata orang ini, kata ni. Tak boleh juga. Jadi orang yang muhibban, orang yang cinta pada ilmu, cinta majlis ilmu. Ada duit dia banyak, dia beli kapal, beli kipas,
kan, baikkan mikrofon ni kan, power sikit kan. Echo dia cantik kan, tak ada sampai nak makan mic dekat. Saya dulu khusus dalam Kagat, nak cerita, dia faktor yang paling penting pengurusan masjid. Saya khusus tuan-tuan, daripada saya khusus mengajar cari ilmu daripada Bilal, nak jadi muazzin tu macam mana, sejarah muazzin tu kena tahu. Kan, itu imam pula macam mana, syarat-syarat dia. Nak cerita dia bukan senang, bukan kita beri dan terjun. Bukan up jadi. Ilmu kena tahu, up jadi tak apa, tak masalah, kita raikan, dia panggil raikan ilmu tu, raikan majlis tak apa, tapi kena tahu. Kemudian kita belajar pengurusan masjid sampai dapat diploma. Ada diploma pengurusan masjid, bukan main kan. Kalau kata saya jadi pengurusi masjid, dapat orang kata ada allowance dia bagi. Saya tanya dulu, ada. Kalau di KL tu mahal sikit lah. Tak mahal mana lah, 1,000 lebih je. Kan, ada pengurusan masjid tu, bukan gitu-gitu, ada. Kita urus masjid bukan untuk kita, untuk masalah umum. Kan, itu dia, untuk masalah umum, untuk mencantikkan lagi masjid ni. Masjid ni umpama syarikat kita, kedai kan, kita buka kedai takkan nak bagi tutup. Mesti lagi pelbagai untuk orang datang menarik tu, dengan senyum dia, kan, dengan untuk tahu menawar dia, dengan tackle dia, banyak perkara-perkara. Lepas tu muazzin dia kena macam mana, dia kena tahu lah. Imam dia kena ambil hati, itu penting kan. Itu dia panggil, orang kata pengurusan, kan, pengurusan dia. Maka malam ni kita nak kenal dulu mengenai musannif kita ni. Musannif yang mengarang kitab ni, dia tulis pertama kali dia menceritakan mengenai tanah Arab dan kaum dia. Dia menceritakan latar belakang tanah Arab dan kaumnya, iaitu kedudukan tanah Arab tu bagaimana dan bangsa Arab tu bagaimana. Dia tidak cerita terus pada Nabi. Sepatutnya sirah terus cerita pasal Nabi. Dia katakan pada dasarnya perbincangan berkaitan sirah Nabawiyah ni adalah pengisahan mengenai risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ini pada dasar dia kata, memang itulah dasar dia. Tapi dia kata tak cantik lah, kan, tak cantik lah kalau kita tak cerita daripada sebelum Islam naik di tanah Arab tu sendiri. Contoh macam kita lah, kita nak tahu sejarah suami kita tu kan, kita kena cerita flashback dia tu, kan, flashback asal mana, kan, asal Kelantan ke, sebut Kelantan tu, bagus negeri ni, dia gitu kan, cerita daripada belakang dulu, susah dia macam mana dulu, kerja apa ayah dia ni, dia gitulah, tanah dia macam mana, bangsa dia apa bangsa, bangsa Kulaan ni, kan, contoh. Kalau Jawa lah tak, dia gitu. Untuk menunjukkan gambaran yang menarik serta menyeluruh mengenai sirah Nabawiyah ini, melainkan tidak lain melakukan perbandingan antara latar belakang risalah yang dibawa ini serta kesan dan pengaruhnya. Berdasarkan fakta ini, maka penulis terlebih dahulu membentangkan suatu fasal berkaitan kaum Arab serta proses perkembangannya sebelum Islam. Maka pertama-tamanya kita pengetahuan di sini mengenai kedudukan tanah Arab. Dan perkataan Arab tu ada sebab dia, kan? Arab ni dari segi bahasa dia padang pasir yang belantara serta tanah gersang yang tidak mempunyai sumber air serta tumbuh-tumbuhan. Itu sebablah disebut sebagai Arab, kan? Kekal sampai sekarang, kan? Tanah Arab gersang. Perkataan ini digunakan pakai sejak zaman berzaman di semenanjung tanah Arab. Begitu juga bangsa yang meneroka dan menjadikan tempat tersebut sebagai penempatan. Mereka dikenali sebagai panggilan bangsa Arab, bangsa yang menetap di tempat tanah yang tandus, gersang, belantara gitu. Maka kalau kita tengok semenanjung Arab ni di sebelah barat disempadani oleh Laut Merah dan semenanjung Sinai. Laut Merah ni tuan-tuan pernah sampai? Saya pernah sampai naik kapal frigate 30 KDLQ 30, tahun 2000 sampai tahun 2003.
Saya klasik kedua. Second crew dia panggil. First crew kelas gold. Setahun di sana ambil kapal ni. Kapal kalau disebut frigate 30 ni dari dua, frigate 30 dan 29. Oh, ni belajar kapal lah pula. Gitu kan. Kapal perang yang tercanggih dalam Asia Tenggara. Saya nak kongsi seronok lah dengan tuan-tuan kan. Saya gembira pernah berada di kapal perang ni. Dia cerita dia tu. Bukan senang tuan-tuan nak naik. Bukan senang duduk atas perang ni. Mental kena kuat kan, fizikal kena kuat, tak boleh muntah. Tuan-tuan 29 je muntah lah. Nak cerita dia. Kami pernah di badai ombak 3 beradik. Ada kenalan yang sebut 7 beradik, saya tak pernah jumpa 7 beradik. 3 beradik ada. Oh, dia punya tinggi, subhanallah. Kapal tu macam semut jadi dia. Terbalik ni, pusing ni. Tidur kat bang, ikat, ada bel ikat. Bukan katil, dia tak panggil katil, dia bang. Bukan bank, bang. Kan. Orang kapal dia tahulah. Saya bukan tipu. Kalau orang kapal sini betul tak betul, tanya dia. Kan. Tidur tu 3 tingkat. Oi, tingginya ustaz. Bukan tinggi mana, tinggi lutut je. Tempat tidur saya tinggi lutut. Masuk tu berpusing, syuk. Swing je. Nak masuk tu. Saya tingkat 3 atas sekali. Kalau jatuh sakit sangatlah. Kan. Tu sebab kena ikat. Terbalik tu. Masa tu kena ribut gerik. Pernah tahu kan ribut gerik kan? Lalu pergi kat Sabah kan. Kami ada dalam kapal tu. Terbalik tu kan. Terpusing. Tapi kapal ni canggih. Tak karam. Dia ada 7 bang, 7 geng dia panggil. Geng bang Peninggalan kan. Geng pintu ni, pintu. Yang mana pintu ni boleh menyelamat, air tak boleh masuk. Kalau satu pintu pecah, ada lagi 6 lagi. Air tu nak menempuhi. Kan. Nak menempuhi pintu-pintu ni. Bukan senang kau nak masuk dia kan. Ni hebatnya kapal ni. Nak canggih dia. Canggih kapal ni. Dia boleh berjalan 28 knot. Kalau kata motor Honda 5 kupang tu 120. 120 boleh pergi kan. Kalau Honda Aspire tu 120 laju. Kalau atas darat tak rasa laju 120. Kalau kat atas laut 120 tu laju tu. Nak cerita dah. Paling slow kapal tu boleh pergi 2 knot. Bila mana propeller rosak. Apa dia propeller tu Ustaz? Orang kampung panggil kipas. Kan. Dia kalau kapal besar tak panggil kipas bot. Dia panggil propeller. Kalau panggil kipas tu orang pelik. Kan. Panggil propeller. Propeller tu yang besar. Bukan kecil propeller. Kapal bawah tu ada 2 itu. Kan. Besar. Saya pernah tengok masa rosak tu naik dekat Johor, Masai sana. Duduk kat Masai setahun. Saya. Oh, mental tuan-tuan. Kapal perang ni tak boleh tinggal walaupun dia sakit. Walaupun duduk atas darat, kita kena atas tu juga macam burung merpati. Nak cerita dia. Nak cerita dia, mental kena kuat, kena tahan. Asyik teringat kampung ya. Tinggal balik rumah, tinggal bini ya. Buat apa belajar atas darat? Kan, lebih baik balik. Tapi tak boleh, itu peraturan dia. Kena tunggu kapal tu dia. Kan. Maka nak cerita sini, kedudukan semula jadi tu Laut Merah tu luas tuan. Kalau tuan-tuan lalu Laut Pasifik, Laut Merah, Laut Atlantik, kan. Kalau Selat Melaka ni biasalah. Kan. Kalau Laut Cina Selatan ni biasa bagi saya. Kan. Kalau tuan-tuan pergi Laut Antartik, oh subhanallah. Nak pergi ke Tanjung Pengharapan, pergi India tu, kan. Masa nak pergi Glasgow tu, kan, situ 3 kali gagal. Nak tembus, nak kona tu, nak kona ke Tanjung Pengharapan nak masuk tu, nak melepasi bukan apa, nak melepasi garisan 3 dimensi apa ni, triangle apa? Bermuda Triangle. Tu. Bermuda Triangle bukan senang tuan-tuan. Dia kena jauhnya berapa puluh kilometer. Tak boleh dekat. Kalau dekat kapal kena tarik. Itu sebab ramai kapal hilang. Banyak kapal hilang. Sama juga atas. Ni Hefos. Sama juga. Dia kena jauh. Kalau bawah habis hilang. Itu sebab yang hari tu MH370 orang kata masuk dalam tu. Kita pun tak tahu. Itu bukan kerja kita. Kapal saya pergi juga cari sana. Kan? Pergi. Tu arahan. Nak ceritanya, keluasan laut ni lebih berganda-ganda lagi daripada bumi. Dan kesenangan bumi ni lebih berganda-ganda lagi daripada duduk laut.
Itu dia kan. Kalau masalah kat laut, dengan kelasi-kelasi kapal 250 orang, saya seorang jaga 250 kelasi kapal yang bermacam-macam akal fikirannya. Bukan budak-budak, orang tua. Nak cerita, nak pencen, yang baru masuk askar, yang nakal-nakal, isap dam, isap ganja, semua ada. Kita ni setiap hari saya kena buat ceramah, kuliah subuh, hari-hari broadcast. Tak ada orang dalam macam radio cakap seorang-seorang dalam tu, kan? Tapi dalam session semua ada, kan, suara-suara tu. Sampai saya nak kena apa, hang ni baru ni. Saya jumpa dengan Kapten Reza, Komandan Reza tu, anak Datuk Sani, Panglima. Sekarang ni dah Panglima Tentera Laut dah. Tapi badi saya dulu memburu di hutan. Kalau kata Pulau Kapas, Pulau Redang tu, semua saya dah pergi dah. Pulau Perhentian tu, tiga pulau tu saya dah pergi dah. 2 orang je, kan, memburu. Saya bukan pakar, saya pakar sebelah je. Dia tembak. Kan, dia ni memang pakar tembak. Kami ni belajar ilmu memburu ni dengan Tok Hitam dekat Pulau Pangkor tu, Pulau Sembilan, jumpa. Duduk minum kopi tu, ambil ilmu dia sikit. Dia pemburu lama, 30 tahun memburu. Hutan ni pakcik ni macam makan garam lah, dia kata. Dia kan, dia bagi ilmu. Masuk hutan ni gini. Komander tu catat, dia orang yang belajar ilmu. Walaupun dia knowledge dia tinggi tu kan. Orang dalam kapal Navy ni, orang gelar dia brilliant. Otak dia brilliant. Dia boleh hafal buku log, tangent log tan, tak tahulah itu kan. Kapal punya tu dia boleh hafal, kan. Port starboard, kan, dia cakap itulah, ada port starboard, okey ni. Pakai otak dia, tak pakai buku dah. Hebat. Orang panggil dia brilliant, otak dia. Dia pun belajar ilmu. Kalau agama ni dia kata kena belajar, dia kata. Kena belajar. Sebab aku ni jahat ustaz, dia kata. Jahat. Kalau belajar dekat luar negara tu, kau faham-faham lah, dia kata. Kan, kau faham-faham lah apa benda orang tak jumpa aku, kan. Apa benda orang yang aku tak jumpa, dia kata. Oleh tu agamalah yang mendidik hati aku ni. Dia bagus. Orang yang knowledge, orang yang kaya, ada pangkat, tapi tak sombong dengan ilmu. Kan. Dia jadi settlement. Duduk atas kapal 3 tahun, tiap-tiap kalau kata dia boring, dia jadi kapten tu, nak mandu kapal, dia bagi saya, ustaz, ke Anjungan, dia kata. Anjung atas lah, jumpa dia. Jom kita memburu malam ni. Turun kapten bas, naik 2 orang, pergi pulau. Buat senapan tu, saya tukar sembelih. Jarak masuk hutan tu, saya dengan dia tu 50 meter jarak. Itu gap dia. Dia pergi depan. Dia kata ilmu Pak Hitam tak ada pakai, dia kata. Kan, binatang tak dapat, dia kata. Tak dapat binatang, lari binatang, dia kata. Ini pakai ilmu aku je lah, ustaz, dia kata. Kan, senang aja. Baca bismillah, auzubillah. Kau ada ilmu tak? Sama tuan lah, ikut lah. Baca bismillah, petua kena ada. Petua masuk hutan, kan, patah ranting, buat tanda. Itu kena. Mana-mana orang pun kena. Cuma ilmu perhutanan ni dia beza dengan ilmu bomoh. Kita campurkan ilmu bomoh dengan ilmu hutan. Itu sebab binatang lari. Kita masuk tempat hutan, tempat yang orang kata bukan orang duduk, makhluk halus duduk, tiba-tiba kita gunakan ilmu bomoh, agak-agak kita nak perang dengan binatang ke dengan jin. Dia gitu. Rupanya kita masuk dalam hutan kena ikut ilmu hutan, bukan ilmu bomoh. Kan. Itu sebab saya kata, hampa ni masuk hutan, baca sampai banyak-banyak ni, setengah jam pun nak masuk, pasal apa? Kata, masuk je lah, kan. Tahu ilmu hutan, kan, jangan sesat je. Tu, jangan sesat je. Sebab dia baca sangat banyak-banyak, itu sampai hilang, jin tarik dia. Nak cerita dia, kan. Lawan dengan jin buat apa? Kita nak cari binatang. Dapat binatang tu kan, rusa. Saya pergi kat Sabah Tawau tu, dapat rusa malam tu, payau bagi. Payau 2 ekor. Ayam hutan 30 ekor. Lepas tu pelanduk banyak. 20 ekor itu. Banyak. Kan. Seronok memburu ni. Saya tak biasa, tapi dia lah ajak saya nak cerita dia. Maka pengalamannya begitulah. Begitulah pengetahuan untuk kita tahu dunia dengan laut, air dengan laut ni, air darat dengan laut ni beza sangat, tuan. Itu sebab kalau ada menantu orang kapal, kita raih dia. Jangan kita bagi tekanan dia. Orang duduk kapal ni pressure banyak sangat, kan. Saya nak hadapi 250 orang tu, macam-macam. Hari-hari ada datang jumpa kaunseling kat saya, suruh sini bagi semangat. Ada yang nak bunuh diri pun ada. Dapat telefon isteri, anak sakit kuku, sakit
gigi, kancing kuku kan, ada. Itu binatang dia sakit, tak boleh balik kan, tak boleh balik, duduk tengah-tengah laut, tak balik apa, menung sampai berjambang kawan tu kan. Hamdan nama dia, saya ingat. Hamdan nak bunuh diri tujuan laut, tangkap dia. Ada orang tu pressure, nak kahwin tak boleh, nak balik operasi. Kita bukan tahu kapal pergi sihat, balik belum tentu. Kan, kapal kita cap memang A to Z memang kita tahu kan, tapi kalau dah belayar kita tak tahu penyakit macam mana. Kan, gelombang tu macam mana kan, sonar tu bawah tu tak tahu benda, kita langgar, kadang langgar balak, langgar keterumbu, kita tak tahu kan. Bila sakit maka floating lah dekat laut tu, kadang-kadang sampai berbulan-bulan, darat tak nampak, pantai tak nampak, handset tak ada line. Nak cerita dia kan, agak-agak lah macam mana dalam kapal tu. Jumpa kawan-kawan ni, asyik muka kau, muka monyok. Kan, tak masalah, asyik muka ni kan. Kalau kata TV memang tak ada line lah. Video tu, satu kapal tu bawa 10 CD. Kalau 250, agak-agak berapa CD? 2000 lebih CD. Habis tengok aja. Habis tengok, tolak cerita mengarut lagi lah kan, tolak cerita mengarut. Habis tengok pun tak balik-balik lagi kan. Bila sampai masuk dekat Laut Selatan tu, lalu dekat Penang tu, nampak dah. Oh, seronok lah, nampak jauh tu, jauh nampak bangunan jadilah kan, nampak bangunan tu macam isteri kita lah. Nak cerita dia tu, nak cerita tu kan. Tu sebab orang nelayan ni, dia gurauan dia macam lucah sikit, tapi itu hakikat dia. Nak cerita dia kan. Tu sebab kita manusia ni, kadang-kadang mulut dia tu, kita kadang tak salah besar sangat, tapi kita kena raikan dia kan. Nabi pun gitu. Nabi ada masalah dia ketika mana jumpa Wahsy ni, dia tombak pak saudara dia Sayyidina Hamzah. Bila mana Wahsy tahu Nabi nak membuka Mekah, futuh Mekah, Wahsy dah gabra dah. Bela kan. Nabi ni bila tahu aku bunuh pak saudara dia, sebab Sayyidina Hamzah tu pak saudara yang paling dicintai dan penghulu syurga kan. Bila mana Nabi buka Mekah, maka membebaskan orang-orang yang Yahudi ni tadi. Di situ Wahsy tengok, melihat Nabi ni orang yang bukan begitu disangka. Maka Wahsy masuk Islam. Bila mana Wahsy masuk Islam, dia duduk dalam majlis Nabi. Maka Nabi kata, Wahsy, kamu jangan duduk dalam majlis aku. Nampak? Kan, di sini bukan tak maaf. Ini saya nak bukakan kita punya pemikiran orang Melayu. Kan? Maaf dengan cerita jahat kita tu lain. Kan? Kita sebut-sebut, kamu dululah buat aku macam ni kan. Gini kan. Itu bukan tak maaf. Maaf cerita lain. Tapi orang yang cerdas, tengok wajah ni mesti akan teringat. Bila kita paksa suruh lupakan, tu sebablah anak-anak muda yang sekolah sekarang ni, dia tak boleh nak lupa. Orang budak-budak muda, dia cerdas, dia akan ingat. Tengok muka ayah ni, oh ni ayah rotan aku tak mandi dulu kan. Tengok cikgu ni, dia ni cikgu ni rotan aku dulu ni kan. Mesti dia akan ingat. Tiba-tiba kita kata, hang yang dulu, yang lepas-lepas lah, jangan dikenang. Yang gitu-gitu lah, jangan kenang. Tapi Nabi kan, dengan sahabat Wahsy diraikan. Sehingga kan Nabi kata apa? Aku bila mana tengok wajah kamu, aku teringat kamu bunuh pak saudara aku. Nabi bukan tak maaf, tak ada wahyu turun larang, tak ada kan. Sebab ni kita kena pegang. Ini sosial, kan? Sosial meraihkan apa ni, minda orang yang cerdas. Kalau orang cerdas kita kena raih. Anak-anak, budak-budak kecil cerdas, boleh ingat ni kan, raih kan. Kalau kita salah, cerita salah kita, ayah minta maaf lah dulu kan, buat macam mana kan, ayah geram dengan kamu, ayah rotan lah. Kan, macam mana kan, teringat. Habis gitu je. Tapi cuba kita kata, kamu kena jangan ingat benda-benda yang lepas kan, kamu jangan ingat. Maka anak akan stres, isteri akan tertekan kan. Habis-habis dia makan apa? Minum air biak, minum air ketum, nak lupakan. Kan, makan dadah, nampak, isap okok, nak lupakan. Sama kita, ayah pun gitu juga, isap okok, kan, sebab tu lupa. Bila kita raikan akal kita kan, kita tahu beza. Kita orang yang pemaaf tak semesti kita lupa. Mana boleh lupa tuan-tuan? Saya tanya tuan-tuan, siapa boleh lupa? Tak boleh lupa, betul tak? Kan? Kita cakap, aku dah lupa dah kesalahan kau. Dia sebut kesalahan tu, dia ingatlah. Kan? Aku dah lupa. Lupa apa? Dia ingatlah, sebab sebut kesalahan tu, ingatlah. Nak cerita?
Lebih baik kita budak-budak ra'i. Baru cerdas, kan? Otak tu cerdas. Dan masalah tak terganggu, hidup dia tak terganggu. Bebas dia nak mesyuarakan kehendak dia. Maka Islam ajar kita jangan aib. Kan? Jangan aib. Jangan ceritakan keaiban orang, maka Allah akan tutup aib kita. Itu kan, itu jalannya. Itu jalan. Kan? Maka begitulah tuan-tuan ya. Dan sebagian besar negara Iraq Selatan dan sebelah selatannya ialah Laut Arab yang berhubung dengan Lautan Hindi. Lautan Hindi, kan? Gelombang dia besar tuan-tuan. Ikan dia pun besar. Kalau kat terumbu layang-layang tu pun dah besar dah. Tuan-tuan pernah salah terumbu layang? Tak pernah. Yang tak pernah saya cerita lah, kan? Saya kena cerita kongsi. Dengar tapi tak sampai. Terumbu layang tuan-tuan, sebab dia panggil terumbu layang sebab bawah dia tu bila air turun surut nampak tiang macam bentuk dia macam piston kereta. Tuan-tuan pernah tengok kan? Dia bawah ni runcing tadam tu, atas dia kembang macam cendawan. Dia tu piston ni tu. Maka bila naik pasang ditutup, maka ikan dalam tu besar-besar tuan-tuan. Besar-besar rumah ikan tu bawah tu. Bukan kecil-kecil, besar. Kawan saya duduk situ 12 orang dia, tukang masak. Situ orang komando duduk situ, Pascal. Saya pernah duduk situ seminggu. Lagi jam duduk situ 12 orang je. Tapi yang makan fresh, kan? Ikan fresh, ikan siakap, ikan semua besar-besar. Kalau mancing tuan-tuan, tali kena besar. Telur kena besar. Kalau kecil-kecil putus. Ikan besar-besar tu. Seronok sana. Kalau pergi pun naik helikopter. Kalau kata naik bot ni tak boleh dekat. Gelombang besar sangat gelombang. Tak boleh rapat. Duduk sana. Duduk dengan 12 6 jahanam orang panggil. Itu. Tengoklah kawan-kawan saya black, panggil black. Dia tu akhirnya jadi orang juga. Kalau duduk sana tu jadi hantu dia. Gitu. Kedudukan semua jadi dan geografi Tanah Arab ini mempunyai kepentingan yang besar. Ditinjau dari sudut kedudukan kedalaman dalamnya yang dikelilingi oleh gurun dan padang pasir dari segenap arah. Faktor ini menjadikan semenanjung Arab seumpama kubu yang menghalang seorang asing yang ingin menjajah dan melebarkan pengaruh mereka di atasnya. Oleh sebab itulah didapati bahawa penduduk semenanjung Arab ini adalah bangsa yang merdeka dengan segenap aspek sejak zaman berzaman. Merdeka ni banyaklah. Dia bebas melakukan apa saja. Bila ditinjau di sudut luaran dia, kita dapati semenanjung Arab ini terletak di antara beberapa benua yang terkenal pada masa dulu berhubung dengan Tanah Arab dari darat dan laut. Kawasan barat laut Tanah Arab adalah pintu masuk benua Afrika, kan? Kawasan barat daya pintu masuk benua Eropah. Kawasan sebelah timur iaitu negara-negara Ajam, timur-timur tengah, timur-timur yang jauh. Dan kita tengok bangsa Arab pula. Bangsa Arab ni banyak bangsa dia, terlalu banyak. Dia terbahagi pada 3 kumpulan: Arab Baidah, Arab Aribah, Arab Mustaribah. Bangsa Arab Aribah tu orang-orang Kahtan, berasal dari Yaman. Kabilah-kabilah yang keturunan mereka telah berpecah-pecah kepada beberapa puak, tetapi terkenal dengan kalangan mereka ini 2 kabilah, iaitu Himyar dan Kahlan. Orang Arab Mustabiribah ni, ringkas dia, kan, adalah nenek moyang mereka yang berasal dari Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim AS. Ni Arab Mustaribah. Seperti yang kita ketahui, Nabi Ibrahim ni telah berhijrah meninggalkan Iraq menuju ke Haran atau Hiran, kembali ke Mesir pula, mengembara. Kemudian satu ketika ni Nabi Ibrahim sampai ke Mesir. Di sana ni ada Firaun Mesir. Firaun Mesir ni dia suka pada bini orang, kan? Maka sesuatu hari yang tidak baik ni berlaku pada Siti Sarah, isteri Nabi Ibrahim. Akan tetapi Allah telah menggagalkan cubaan Firaun. Akhirnya mengetahui bahawa Sarah ni adalah seorang yang mempunyai hubungan yang kuat dengan Allah. Sebagai mengiktiraf kemuliaan Sarah ni, Firaun telah menghadiahkan anak perempuannya ini Hajar, kan, untuk menjadi pelayan Sarah.
Kemudian Sarah mengahwinkan Hajar dengan Nabi Ibrahim. Cerita gitu. Maka berlakulah kata kehidupan musannif ni menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ni akan mengembangkan ajarannya. Setelah dikurniakan cahaya mata dengan Hajar ni, iaitu Ismail, maka lahirlah Ismail menimbulkan cemburu Sarah. Lalu Sarah mendesak Nabi Ibrahim supaya mengeluarkan Hajar bersama puteranya Ismail masa kecil ni. Nabi Ibrahim bawa Hajar dan Ismail ke Hijaz, lalu meninggalkan mereka di sebuah lembah yang kering kontang. Kan hebatlah Allah nak uji iman Nabi Ibrahim dengan keluarga dia. Sampailah Allah ni mengurniakan kepada Nabi Ismail, kan, putera 12 orang anak, kan. Dan kita ketahui bahawa ada tamadun orang Nabatin, iaitu Hijaz, yang gelang gemilang. Mereka telah berjaya membentuk kerajaan yang kuat sehingga kawasan-kawasan yang berdekatan semuanya tunduk kepada mereka. Hebat. Dan keturunan Ma'ad daripada anaknya Nizar. Ini jalur Nabi ni. Saya nak sebut ni sampai kepada Ma'ad, Nizar, kan, dan Adnan ni, supaya kita tahu ketika mana Rasulullah SAW, kan, dia bersabda, sesungguhnya Allah memilih daripada anak Ibrahim, anak Ismail, dan daripada anak Ismail akan Kinanah, daripada anak Kinanah Allah memilih Quraisy, dan daripada Quraisy dipilihnya anak-anak Hashim, dan aku dipilih sebagai anak Hashim. Diriwayatkan daripada Abbas bin Abdul Muttalib, katanya Rasulullah bersabda, yang bermaksud, sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya, lalu dijadikan aku yang terbaik antara kumpulan-kumpulan makhluk dan yang terbaik antara dua kumpulan. Kemudian Allah memilih kabilah-kabilah, lalu dijadikan aku daripada kabilah yang terbaik. Kemudian Allah memilih keluarga-keluarga, lalu dijadikan aku daripada keluarga yang terbaik. Maka akulah fa ana khairu nafsi, kata Nabi, maka akulah orang yang terbaik jiwanya dan keluarganya di kalangan mereka. Fa ana khairu nafsi wa khairu baiti wa khairun baita. Daripada atas tu Nabi kata, innallaha khalaqal khalqi, kan, faja'alani min khairihim min khairi khairihim khairil fariqin summa yatakhairul qabail. Maka Nabi kata, faja'alani khairi qabilah summa khairil buyuti faja'alani min khairi buyuti khairihim fa'ana khairi nafasa wa khairil baita. Ini hadis dia, hadis sahih, menceritakan keturunan Nabi ni keturunan semua yang mulia-mulia. Maka kalau orang tanya, Nabi, ayah Nabi itu Islam ke? Ini jawapannya, kan, keturunan yang mulia-mulia, dijaga, keturunan yang baik. Maka sekadar tu dulu tuan-tuan, kita berhenti pada bicara ini. InsyaAllah, terima kasih di atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan. InsyaAllah di hari lain dan waktu kita akan masuk pada bab yang kedua, pemerintahan dan amiriyah di tanah Arab. Kita sudah minta sedikit farang wa surah wal as. Subhanallah.